Baru kok. Betul. Okay, nampak skrin? Nampak. Right, clear nampak. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang Jumaat kepada semua yang join hari ini, office hour kita. Okay, nama saya Wan Muhammad dan hari ini saya nak share pasal sedikit sebanyak lah cara menulis sales page yang convert. Suara boleh dengar semua? Dengar. Okay. Boleh. Okay, so semua dah ready kan? So kat sini mesti ada business owner ke, tak kisahlah korang agent ke, stokis ke, mesti ada yang pernah menulis sales page kan. Cuba kalau yang mana pernah ke tak pernah ke, cuba try komen sikit. Ya, pernah kan? Okay. So ramai jugalah yang pernah kan. Okay, sekejap Okay, so kita start dengan apa itu sales page lah. Okay, so apa itu sales page? Basically, sales page ni dia boleh diibaratkan sebagai salesman lah. Tapi sales page ni adalah digital salesman yang ibaratnya dia bekerja untuk kita 24/7. Maksudnya 24 jam sehari, 7 hari setiap minggu. Maksudnya dia tak tutup lah. Ibarat macam kedai online kita. So kalau macam even kita tengah tidur ke, tengah pergi bercuti ke, memang sales page tu tetap bekerja untuk kita. Korang perasan tak kalau macam zaman dulu kan, ramai lah salesman dia datang rumah ke rumah kan, dia datang ke rumah untuk menjual. And mostly diorang ni semua, diorang memang akan guna style hard sell lah, hard selling. Tapi bila kalau macam salesman ni, kalau orang tanya dekat dia, apa-apa soalan berkaitan produk yang dijual tu lah, mostly dia akan boleh jawab on the spot kan. Okay, so bila kita translate pada sales page, kita guna teknik yang sama lah, which is hard selling. Tapi beza dia kita tak boleh, macam ni kita tak boleh sama macam salesman tu. Salesman tu dia ada depan customer, apa yang customer jawab, contoh dia nak tanya pasal produk tu, semua salesman tu akan boleh jawab on the spot kan. Tapi dalam sales page ni, bila orang masuk, bila prospek masuk, prospek akan, dia expect untuk dia nak tahu semua benda, dia nak jawapan, and dia orang expect nak tahu lebih lanjut pasal produk tu. So, as a copywriter, tanggungjawab kita adalah kita kena provide lah semua info produk dalam sales page kita tu. Yang penting info kita tu memang compelling lah untuk make sure orang tak stop scrolling. Maksudnya kita, sebab sales page ni dia punya tujuan dengan niat dia memang satu je, which is to convert prospect ataupun customer kita untuk menjadi buyer kan. So kita basically memang kita menulis sales page ni untuk dapatkan sales je. Maksudnya kalau macam kita owner business ke, kita buat sales page ni, specific sales page ni untuk kita dapatkan sales untuk certain campaign tu lah kan. Okay, so semua benda yang ditulis atas sales page ni, contoh macam yang kat bahagian atas ni kan, headline dia no more bumps, 100% source of the smoother skin. Semua benda ni yang dekat headline ni adalah untuk ada misi dia, iaitu misi dia untuk make sure orang keep on scrolling sampai ke bawah dan akhirnya tekan CTA button dan terus membeli. Sebab itulah kalau kita tengok dekat contoh sales page yang saya screenshot ni, dekat atas ni dia dah letak shop now tau. Shop now button CTA dekat atas sekali. Sebab sales page ni dia punya target dia memang untuk buat orang membeli lah, mendapatkan produk yang dia jual dalam sales page tu. So daripada contoh kalau dekat sales page tu ada visitor seramai 100 orang kan, 100 orang sehari, lepas tu yang
Membeli adalah dalam 5 hingga 10 orang. So sales page tu dah kira performing well lah. Sebab daripada situ, daripada data tu je kita dah boleh nampak lah. Dia punya conversion rate dia 5 hingga 10%. Okay. So bila 5 hingga 10% tu sales page tu kira dah perform lah. Lepas tu okay lah, itu je lah pengenalan untuk sales page ni. Basically sales page ni memang salesman digital lah untuk kita punya brand. Okay, lepas tu kita next lah. Next, okay. Hari ni saya nak cerita pasal sales page blogs. Sales page blog ni berdasarkan pengalaman saya lah. Berdasarkan pengalaman saya buat sales page ni, saya bahagikan sales page punya blogs ni kepada 3 kategori. Okay. Setiap niche business kan, setiap niche business dia punya kategori sales page blog ni berbeza tau. Dia tak sama. And setiap kategori ni pula flow penulisan dia pun berbeza. Okay, contohnya yang nombor 1 ni ada untuk sesiapa yang jual digital products macam masterclass ke, webinar ke, online course ke, video course ke, apa-apa yang mengajar kan. Benda tu tak ada benda yang kita kena ship, tak ada benda yang kita physically. So maksudnya benda tu digital products. Okay, itu kategori pertama. Kategori kedua adalah problem focus punya produk. Sebagai contoh yang saya bagi ni ada beberapa contoh lah. Skincare, jus kurus ataupun suplemen ibu mengandung kan. Ini antara sikit je lah contoh, dah ada banyak lagi. And yang ketiga, kategori produk tanpa problem. Produk ni pun ramai je orang jual niche. Contohnya macam niche fashion kan, baju, seluar, makanan, minuman ke, macam strawberry shots ke apa kan. So yang itu semua masuk kepada kategori ketiga ni. Tapi niche fashion, contoh macam baju ataupun seluar ni kan, dia pun ada juga tau yang dia dikategorikan sebagai problem focus product. Contohnya macam mesti korang pernah dengar kan, macam yang famous selalu Sabella. Orang cakap Sabella ni baju dia tak payah gosok kan. So bila dia tak payah gosok, dia punya brand ni adalah solution kepada masalah untuk orang yang busy, orang yang rushing kan, orang yang malas, orang yang tak reti gosok baju ke. Okay, contohnya lah kan, orang yang tak reti gosok baju. So yang itu untuk yang macam tu, dia tak termasuk dekat kategori ketiga ni tau. Dia termasuk dekat problem focus product. So kat sini mesti ramai ada orang business owner ke, agent ke, stokis ke, tak kisah. Nanti korang boleh tengok sales page punya blog yang saya akan kongsikan sekejap lagi. Lepas tu tengok mana yang sesuai dengan niche masing-masing. Okay, lepas tu hari ni saya nak cerita pasal sales page blog lah. Basically sales page blog ni kenapa dia penting. Sebab blogs ni dia bantu kita sebagai, saya sebagai copywriter to oversee the flow lah, untuk kita plan ahead flow of the SP, sales page dalam peringkat yang awal, maksudnya dalam in early stages of copywriting. Basically guna sales page blog ni untuk sebagai guideline je lah untuk kita menulis copy. So untuk writing part tu kita tak ada lah macam jam sangat ke, macam buntu kan, kita tak tahu nak tulis apa, kita nak susun part ni dekat mana, etc. macam tu lah. So jom saya terus sharekan yang kategori pertama ni. Okay, untuk kategori pertama adalah untuk online course lah, digital products kan. Okay, untuk digital product, dia punya sales page blog dia macam ni lah. Daripada sales page blog ni lah kita guna sebagai guideline untuk menulis kita punya sales page. Ini kita buat sebelum kita buat apa-apa copy pun lagi. So yang mana niche related dengan digital product ni, sales page blog korang akan jadi lebih kurang macam ni tau. Tapi at the same time boleh juga follow yang sama, ataupun kalau nak ubah ikut kesesuaian masing-masing pun boleh, tak ada masalah. Okay. So first kali ada claim kan. Dekat claim ni kita ceritalah apa yang kita punya product tu offer kan.
Maksudnya macam online course kita tu offer apa kepada prospek yang membaca. Lepas tu yang kedua adalah authority. Authority ni kita boleh letak macam-macam sebenarnya. Contohnya kita boleh letak juga apa company yang kita dah tolong kan. Maksudnya macam kita dah bantu, contoh kita dah bantu Microsoft ke, dah bantu company HP ke, company yang susah. So benda ni sebagai authority lah. Untuk bila orang baca dia macam lebih trust kan. Okay, lepas tu dekat bahagian yang ketiga, kita cerita pasal benefit. Apa yang prospek kita akan dapat. And dekat feature ni kita cerita apa yang ada dalam kita punya course ni. Kalau dia beli apa yang dia dapat, apa yang ada dalam course tu lah. Okay, lepas tu kalau untuk content breakdown pula, benda ni biasanya memang perlu lah sebab online course ni orang nak tahu apa je chapter, apa je benda yang kita akan cover kan. So kat sini kita akan cerita chapter by chapter. Lepas tu yang color blocks nilai ni adalah untuk apa yang kita cerita pasal kita punya benda-benda yang berkait dengan kita lah. Maksudnya bukan cerita pasal produk. Yang lain ni semua cerita pasal produk warna oranye ni. Yang warna cream ni mostly kita fokus pada kita. Okay, about us, kita kena cerita lah kalau kita jual online course ni, kenapa kita kena cerita pasal diri kita, sebab orang nak tahu siapa kita kerja dengan siapa, kita company apa. Okay, lepas tu contoh macam produk tu, produk buku kan, macam trainer ke, okay, kita cerita pasal kita, siapa kita, apa pengalaman kita, apa semua. Okay, lepas dah cerita semua benda ni, kita cerita pasal qualifying. Dekat part qualifying ni, kita bagi tahu dekat prospek siapa yang sesuai untuk dapatkan online course ni. Siapa yang sesuai. Contoh kita letak lah macam kat situ ada 3 kan. Okay, contohnya kalau anda founder ke, kalau anda buat bisnes online ke, apa semua sesuai untuk dapat online course ni. Okay, itu contoh dia. Lepas tu social proof. Social proof ni penting lah. Social proof ni sebab orang nak tahu feedback previous customer kita, existing customer kita yang dah dapatkan online course ni, apa result yang diorang dapat. And lepas tu objection, us versus the world. Macam mana kita punya course ni beza dengan orang lain. So mestilah kita ada, even kita jual digital product, mestilah kita kena ada USP kita. So USP kita, macam mana kita beza dengan orang lain, apa yang membuatkan orang tu kena beli dengan kita instead of orang lain. Okay. Lepas tu bawah biasanya mesti akan ada call to action button dengan frequently asked question lah. Okay, lepas tu untuk yang online course ni, saya tunjuk dulu lah contoh dia. Kita tengok contoh sales page yang orang yang memang dah siap. Okay, untuk yang online course tadi, based on blog yang saya dah siapkan tadi, dia akan jadi macam ni lah. Bahagian hero section ni adalah basically claims untuk online course dia. Dekat sini dia cakap write high converting landing page. Lepas tu kat sini ada CTA button dia. Dekat atas ni memang dia letak CTA button. Ini adalah sub headline. Dekat sini dah masuk dalam bahagian authority dia. Kata dekat sini dia dah kerja dengan Microsoft, dah kerja dengan Segment, dengan Perfectito. Dalam masa 3 hari je framework ni dengan taktik yang dia dah guna ni, dalam masa 3 hari je prospek akan dapat semua benda framework dan taktik dia yang dia dah test selama beberapa tahun macam tu lah. So apa benefit dia? Apa benefit untuk prospek yang prospek akan dapat? Lepas tu content breakdown, maksudnya chapter by chapter yang saya cakap tadi. Okay, kat sini kita cerita lah, chapter 1 dia cover apa, chapter 2 dia cover apa, sampailah chapter 8 ni. Okay, basically ni semua apa yang orang akan dapat bila dia beli dia punya course tu. Kat sini ada CTA button lagi. Lepas tu dekat bahagian sini kita cerita pasal about us tadi. Siapa kami, we are demand curve kan. Okay, dia jawab semua kat sini. Lepas tu ini about author, penulis, siapa dia, siapa trainer ni. Okay, dia cerita pengalaman dia, apa yang dia dah buat, apa result yang dia dah bawa kepada company-company yang dia dah tolong tu. Okay, lepas tu dia terus masuk qualifying. Qualifying ni maksudnya course ni sesuai untuk siapa? Course ni sesuai untuk
if you are a founder, if you are a new marketer ataupun senior marketer. So course dia ni dia target 3 golongan ni je. Basically 3 golongan ni, tapi yang lain pun boleh je beli, cuma dia memang nak target spesifik. Ini company-company yang dia dah tolong, yang dia dah kerjasama. And part ini adalah objection lah. Basically objection ni apa yang membezakan course dia ni dengan course lain yang dekat luar sana kan. So ini adalah dia punya USP lah. One-on-one breakout time, actionable project and community of peers. Okay, lepas tu dia dah terus offer session dia bagi tahu harga and then frequently asked question. CK button dekat sini before frequently asked question. So ni basically ni untuk online course macam ni lah. Okay, untuk online course macam tadi. Lepas tu yang kategori kedua kita terus ini untuk niche yang problem focus punya product. Niche yang problem focus punya product ni mostly macam yang paling famous sekali adalah niche skincare lah kan. So saya share hari ni based on contoh skincare. Okay, macam first dia memang sama juga claim kan. Claim dia ni dia akan cerita apa yang produk dia ni akan solvekan pada customer yang membaca tu. Okay, contohnya pasal jerawat kan. Dia cerita lah, okay, jerawat kecut selepas 7 hari. Okay, macam tu. Kat claim dia ni dia tulis macam tu kan. Okay, dekat bahagian framing ni kita fokus pada prospek punya problems. Prospek punya problems adalah pasal jerawat lah. Okay, kenapa kita kena buat framing ni? Kat framing ni lah kita akan sebut jerawat tu punca daripada mana, kenapa jerawat tu naik. So kat sini kita akan macam buat orang tu macam relatable tau. Diorang akan rasa macam, oh betul lah ni aku ada masalah macam ni lah. So dia akan keep on membaca. Yang ni kita cerita variation 1 dulu Okay, lepas tu dia lepas framing, dia terus letak social proof tau. Social proof ni kalau dekat sales page ni kita guna angle jerawat, make sure dekat social proof ni pun kita guna jerawat juga. Jangan social proof ni kita cerita pasal jeragat ke parut ke, sebab kalau angle jerawat, kita memang akan target orang yang ada masalah jerawat. So dekat social proof ni kita cerita pasal tunjuk yang customer share pasal jerawat saja. Okay, lepas tu dekat social proof ni kita letak before after tau, sebabkan dekat FB dengan IG kita tak boleh letak iklan before after. So dekat sales page ni kita terus letak before after gambar dia. Okay, lepas tu ada pain points. Pain points ni macam diorang punya fail efforts lah. Fail efforts ni macam contohnya diorang dah try macam-macam skincare kan. Diorang dah cuba macam-macam cara, even dah pergi dermatologi punya klinik kan. So semua benda tu fail lah, dia tak nampak effort yang solution dan result yang dia nak kan. So dekat sini kita dah amplify dia punya pain point. Selepas pain points ni kita terus introduce kita punya brand dan linkkan dengan solution kepada masalah, kepada pain point dia ni, kepada masalah yang diorang lalui. So janganlah just macam memperkenalkan brand sekian-sekian kan. Kita kena macam dekat introduction ni kita kena introduce brand kita sekali dengan solution. Macam mana produk kita tu akan tolong customer kita ni overcome diorang punya problems. Selepas introduce ni kita terus masuk benefits. Apa produk ni punya benefits. Kita cerita lepas tu of course lah prospek tu nak tanya kan, pasal dia nak tahu pasal authority ni. Authority ni macam halal, macam KKM ke, lab test ke, semua benda ni memang kena ada, wajib ada dalam sales page. Sebab kalau tak ada, orang akan still cari nombor WhatsApp, orang akan nak tanya juga benda ni sebelum beli. So benda ni memang kena wajib ada dalam sales page. Selepas tu adalah features dia. Features ni kita boleh letak lah USP skincare ni apa. Contohnya skincare ni serum dia cepat meresap ataupun texture dia water based ke apa benda yang lain daripada orang lain. Kat features ni kita kena highlight kan lah apa kita punya kelebihan daripada orang lain untuk make sure kita punya brand ni stand out daripada orang lain. Okay, lepas features ni settle, kita terus masuk kepada offer section. Offer section ni kita
Basically cerita pasal harga lah, harga produk kita, apa yang kita boleh offer, apa yang kita tawarkan, contohnya free postage ke, kalau beli hari ni jimat 60% ke, macam tu lah dekat bahagian offer. Lepas tu CTA dengan FAQ, frequently asked question macam biasa. Okay, yang ini untuk variation 1. Tapi untuk problem fokus punya produk ni, saya ada buat variation 2. Variation 2 ni dia nampak macam lagi panjang daripada ni, tapi dia sebenarnya lagi simple. Sebab kat sini dia tak ada framing tau. Framing ni dia penting, tapi yang ni kejap lagi saya cerita. Okay, lepas tu yang variation 2 ni dia start sama claim, tapi yang kedua dia terus masuk social proof. Social proof ni dia macam dia sama juga macam ni. Contoh kalau kita pakai angle jerawat untuk sales page tu, pakai angle jerawat, dekat claim ni kita dah cerita pasal jerawat, social proof ni kita terus tunjuk pasal jerawat. Sebab skincare punya strength adalah orang nak tengok feedback yang testimoni yang dah berkesan semua kan. So saya terus letakkan social proof ni dekat atas, ada pain point sama macam ni, tapi beza dia tak ada framing. Lepas tu kita offer lah solution ni lebih kurang macam introduce lah. Solution ni kita introduce balik brand kita, macam mana kita boleh solve problems dia. And lepas tu ada benefit, ingredients breakdown, bagi tahu lah okay, dengan dekat ingredient breakdown ni kita kena linkkan lah, macam contoh vitamin C bagus untuk apa, untuk cerahkan kulit ke, vitamin E untuk udarkan parut, semua benda tu kita kena tahu. So kat sini part ingredient breakdown dengan part framing ni kita kena banyak buat research lah. Okay, lepas tu authority ni sama halal KKM lab test semua. Features, USP untuk produk, texture dia, offer session, scarcity. Scarcity ni maksudnya macam kita buat macam countdown tau. Dekat sales page tu kita buat macam countdown. Contoh harga RM90 ni hanya untuk 24 jam saja valid. So bawah je daripada ni kita terus letak CTA. CTA ni untuk kita paksa orang tu untuk follow scarcity ni supaya dia terus membeli pada hari yang sama juga dalam within 24 hours. Lepas tu kita ada FAQ. Okay, so untuk yang variation 1 ni saya tunjuk dia punya contoh dulu lah, macam mana saya structurekan dia punya copywriting tu untuk sales page tu. Okay, yang untuk variation 1 tu saya buat macam ni. Bahagian claim dia, lepas pakai jerawat yang baru tumbuh terus kecup balik. Yang ini adalah basically adalah claim lah. Claim ni kita tak boleh tipu tau. Kalau kita pakai benda macam ni, make sure memang ada customer yang cakap macam ni. So untuk produk ni memang ada customer yang cakap macam ni. So saya quotekan balik, saya letak sebagai headline. Lepas tu atas ni bukannya introduce brand sebenarnya. Yang atas ni sebenarnya just macam preview je lah. Preview untuk brand ni. Kat bawah nanti baru kita cerita. Okay, lepas tu ini adalah framing. Framing dia kita cerita semua pasal masalah jerawat lah. Kita amplify dia punya masalah tu. Okay, lepas tu kita cerita kenapa jerawat ni terjadi, apa punca dia, macam mana dia boleh jadi, macam mana boleh jadi lagi teruk kan. Lepas tu kita amplifykan lagi macam mana kalau apa efek dia kalau kita biarkan jerawat ni, kita tak rawat dia. Okay, kalau kita tak rawat dia, okay, dia jadi macam ni, jadi jerawat tu membengkak ke apa sebagainya kan. Okay, lepas tu dekat sini, dekat yang fail efforts tadi tu adalah ini adalah fail efforts lah. Bila kita ada masalah jerawat, kita rasa malu kan, kita kena tahan sakit, susah nak suruh pakai makeup pun susah. Kat sini kat sini kita macam bakar lagi diorang punya macam benda yang diorang paling takut tu kan, benda yang diorang dah rasa, diorang dah pergi treatment semua, bayar ribu-ribu tapi dah cuba macam-macam skincare tapi tetap sama juga. Duit diorang dah banyak habis tapi hasil masih belum dapat. Lepas tu kat sini kita macam convince dia lah, jangan putus asa sebab kita ada nak tunjuk positive result untuk customer-customer yang dah pakai produk ni. Okay, yang kat sini bahagian feedback ni make sure kita pakai semua jerawat lah. Sebab dekat atas tadi sales page ni cerita pasal jerawat. So dekat feedback ni kita jangan letak benda yang tak relate. So kita letak pasal jerawat je semua. Okay, lepas tu baru kita intro
introduce kita punya products. Macam mana nak linkkan tadi macam ni lah. Kita guna Baskin Lab diformulasikan khas untuk bantu mengecilkan jerawat. Mana Baskin Lab, macam mana produk ni bantu atasi masalah jerawat? Okay. Kita cerita hanya dengan gabungan formulasi daripada bahan-bahan aktif. Contohnya kita letak gambar. Lepas tu bawah ni kita explain lagi. Kita explain punca utama di sebalik jerawat ni kenapa. Lepas tu dengan salicylic acid ni, apa yang dia buat. Kita cerita, mostly orang akan letak dekat bahagian sini macam brochure tau. Bila macam brochure, orang masuk kat sales page ni dia jadi malas nak baca. Contohnya macam cakap facial cleanser ni, ada vitamin C, salicylic acid, kita cerita pasal semua list full ingredient list dia. So kalau macam tu orang tak kisah pun sebenarnya, orang nak tahu apa highlighted ingredient dia, macam mana dia boleh bantu relate dengan masalah customer tu macam tu lah. So dekat sini kita cerita salicylic acid ni boleh membersihkan segala kotoran, boleh menyingkirkan sel-sel kulit mati. Vitamin C pula boleh fokus mencerahkan serta menaikkan seri wajah macam tu. Lepas tu dekat serum ni kita cerita macam tu juga. Cerita kelebihan highlighted ingredients dia bantu apa. So ini bahagian ni lah. Yang ini bahagian authority. Authority dengan features. Authority segala KKM ni semua memang wajib letak. Kalau ada sijil halal ke, boleh letak semua kat sini. Ada lab test ke, letak semua kat sini. So tak ada orang macam ragu-ragu kan, dah masuk sales page pun masih ada info yang tak complete. So diorang masih macam tak yakin tau nak beli. Lepas tu dekat bahagian sini kita boleh letak texture. Boleh letak texture, kita explain lah texture ni cepat meresap ke apa ke, cara pakai macam mana. Lepas tu dekat bawah ni kita boleh letak lagi feedback yang bertulis untuk kuatkan lagi kita punya claim dekat atas tadi pasal kecilkan jerawat tu. Ini adalah offer section. Offer section basically kalau orang dapat kat ini dapat harga berapa. So daripada harga 108 dapat 105 macam tu lah. Cuma free gift, free postage ke apa semua kan. Lepas tu dekat bawah ni kita ada untuk brand ni dia ada buat Ninja Van punya. So COD pun boleh semua kan. Lepas tu ini adalah FAQ. Itu yang untuk version 1. Lepas tu untuk version 2 tadi saya buat style lain sikit. Atas ni sepatutnya claim tapi yang ini tak ada claim. Yang ini terus preview produk. Lepas tu kat bawah ni kita terus cerita pasal social proof. Social proof ni kalau nak guna version 2 punya blog ni, dia punya feedback tu kena strong lah. Macam kalau kita cakap pasal jerawat, macam saya explain ini kita cerita pasal jerawat dengan parut tau. So dekat sini kita letak pasal jerawat dengan parut saja. Jerawat dengan parut kita tunjuk semua benda pasal jerawat dengan parut. Lepas tu kat sini diorang punya fail efforts, diorang dah buat terima klinik, dah cuba macam-macam skincare, semua sama je, tak nampak kesan positif pun kan. Kat sini kita ni intro produk kita sekali dengan solution lah. Jangan give up dulu, orang skincare boleh bantu korang dapatkan semula kulit yang sihat dan cantik. Atau apa kelebihan dia? Kelebihan dia yang ini saya just listkan je. Lepas tu dekat bawah ni baru cerita macam mana dengan ingredient dia ni boleh bantu customer punya masalah jerawat dan parut. So kat sini highlightkan benda-benda yang penting lah untuk masalah parut dan jerawat. Vitamin C, vitamin E, glycerin. Lepas tu yang ini untuk jerawat, salicylic acid, glycerin dan aloe vera extract. Lepas tu yang ini part authority. Authority ada KKM, ada lab test. Lepas tu ini adalah feature produk dia. Produk organik, water based, jenis kulit. Lepas tu texture dia. Dan termasuk offer session. Offer session ni bawah dia kita letak urgency. Urgency ni macam scarcity punya element lah. Ni yang saya cakap countdown tadi. Maksudnya countdown ni dia habis dalam masa 24 jam ni. So bila orang tengok ni, benda ni memang akan bergerak tau. Tapi ini adalah screenshot. Benda ni memang akan bergerak. So kalau dia tutup, lepas tu malam nanti dibuka balik, benda ni memang bergerak lah. So diorang memang nampak benda ni macam real. So diorang akan order sekarang lah. Macam tu je lah kita susun structure untuk sales page problem focus punya product ni. Okay, lepas tu
untuk problem fokus punya produk ni, kenapa dekat variation 1 ni kita kena ada framing? Sebab framing ni penting sebab kat sini lah yang dekat area framing ni lah kita paling banyak buat research. Untuk niche yang sesuai guna blog ni kena buat untuk niche contoh macam niche skincare lah kita kena kita kena buat research pasal masalah prospek, lepas tu macam mana kita nak linkkan dengan ingredients produk tu macam yang saya tunjuk tadi lah. Bila research tu kita buat betul-betul, bila kita macam dah expert lah, dah tahu pasal produk, contoh skincare tadi yang Best Skin Lab. Okay, kalau kita dah expert pasal produk Best Skin Lab tu, bila kita explain dekat sales page, kita translatekan kepada sales page, basically prospect dia senang, dia lagi trust lah kepada kita. Bila prospect dah trust, lagi senang lah kita nak convertkan dia orang kepada buyer kan. So, contoh macam tadi saya tunjuk dekat variation 1 ni untuk angle jerawat kan, variation 2 ni angle jerawat dengan parut. Okay, kalau kita nak decide satu sales page ni kita nak guna angle jerawat kan. Kalau kita nak decide angle jerawat ni kita kena make sure lah brand kita tu ada feedback yang strong. Tapi feedback tu kena relate dengan jerawat lah. Okay, kalau feedback kita dekat social proof ni kita tak ada benda yang kita nak letak yang pasal jerawat, so benda tu macam rugi lah. Kita nak claim pasal jerawat tapi kita punya feedback tak ada pasal jerawat kan. So kalau macam tu saya punya nasihat better tak payah buat lah angle tu, kita cari angle lain. Sebab bila kita claim pasal jerawat tapi social proof cerita pasal benda lain, orang masuk pun dia susah lah nak percaya. Bila dia susah nak percaya, dia akan most likely diorang akan keluar ataupun diorang just cross yang bawah and lepas tu diorang belah, diorang tak beli pun. So untuk yang kategori kedua tu macam tu je lah. Kategori problem fokus produk, basically flow dia macam ni. Tapi kalau ni tak fix pun tau, ini benda ni korang boleh ubah boleh revise boleh based on korang punya brand lah. Dia tak fix pun. Okay, lepas tu kita terus go kepada yang ketiga. Tiga ni sales page untuk produk yang tanpa problem. Okay. Basically untuk produk yang tanpa problem ni, untuk niche business yang sesuai dengan kategori ni, kategori ketiga ni, blogs dia adalah blogs yang paling simple sekali. Sebab untuk produk yang macam ni, research proses dia pun jadi pendek lah. Basically dia tak perlu research pasal problem. Macam tadi kat sini kita dah cerita pasal problem, framing apa semua yang kedua kan. So dekat sini introduction terus authority. Untuk kategori tiga ni selalunya orang akan terus research pasal kelebihan produk dia, ingredient produk dia. Okay, contoh untuk makanan, okay, dia research pasal ingredient produk dia. Lepas tu dia hanya perlu buat research pasal kompetitor saja. Kompetitor dia, kompetitor punya sales page, punya brand, okay, dia research pasal kompetitor dia. Contoh macam jual kurma, makanan dia jual kurma, okay, dia research lah Rudy Yusof Tayyub ke apa benda ke, dia research macam mana campaign diorang, apa yang diorang apply dalam diorang punya sales page, macam mana sales page diorang punya campaign. Dan daripada competitors punya style tu, mostly bila kita dah, contoh kita screenshot kan sales page diorang, kita improvise lah daripada lepas tu kita improvise daripada diorang punya sales page tu, ikut writing style kita sendiri. Mostly macam tu lah untuk produk yang ini. Okay, first kali ada introduction. Introduction ni sebabkan makanan ni tak ada, makanan ke apa semua ni dia tak ada problem kan. So kita terus introduce kita punya brand ke atas sekali. Macam mana rupa dia kan, apa yang kita jual. Authority ni macam-macam lah boleh letak sini, halal ke, kalau macam kurma ada hadis, letak hadis pun boleh. Lepas tu nak explain dalam bentuk video ke, dalam bentuk gambar ke pun boleh. Lepas tu terus masuk ingredients breakdown. Contoh macam kalau kita jual makanan, kita cerita makanan tu dibuat macam mana kan, apa ingredient dia, feature ni dia punya USP. Apa kelebihan produk, contoh kurma tu kan, apa kelebihan kurma tu. Okay, lepas tu behind the scene ni kita boleh letak, contoh kurma tu diimport daripada tanah haram Madinah kan. Okay. Dekat behind the scene ni kita boleh letak gambar ke video ke, memang kita petik dari sana, apa semua memang tuai dari sana. Ini benda ni semua untuk trust lah, lebih kepada trust.
Okay, lepas tu benefits. Benefits ni kita cerita pasal kelebihan, dia lebih kurang macam USP. Tapi benefit ni kita boleh tweak sikit lah. Kita boleh tweak sikit bagi ada point lain. And lepas tu kita terus masuk credibility. Credibility ni kita boleh letak gambar macam dia sama macam behind the scene tapi apa yang kita buat day to day lah. Contoh macam shipment, kita ada banyak parcel kan, nak kena post kat sini pun untuk build trust lah. Social proof okay untuk customer yang dah puas hati dengan kita punya, dengan produk kita yang kita jual, contoh makanan ke apa yang dah suka, kita boleh review dia, kita boleh call dia ke kan, kita boleh buat video ataupun secara bertulis pun boleh letak kat sini, social proof. Lepas tu offer session, CTA dengan FAQ lah macam biasa. Okay, untuk yang ni dia memang simple sikit, jom tengok dia punya contoh sales page yang dah siap untuk produk tanpa problem ni. Yang ini produk kurma Munawara. Atas ni dia terus introduce dia orang punya brand lah. Dia terus sebut kurma Ajwa Munawara, kualiti terbaik. Kat sini adalah ni session untuk authority. Kat sini kita ada petikan daripada hadis. Kurma Ajwa itu berasal daripada syurga dan ia merupakan penawar pada racun, hadis riwayat Ahmad. Dan ini ada video explanation sikit lah untuk authority. Dekat sini bahagian ni adalah ingredients breakdown dia. Kurma ni macam mana, dalam dia macam mana, luar dia macam mana, nak tahu kurma Ajwa yang original ke apa semua kan. Dekat sini kita explain semua. Lepas tu yang ini adalah feature dia. Feature dia, dia premium daripada Madinah, organik bermutu tinggi, tuayan awal. Dan dekat sini kita cerita pasal behind the scene. Memang kita ambil daripada ladang, daripada tanah haram. So ni behind the scene lah untuk build trust. Dan ini adalah benefit dia. Ni tekstur kurma yang lembut dan segar, ditanam di mana, sijil pengesahan ambilan kurma. Ini part session untuk credibility lah. Credibility ni macam saya cakap tadi, shipment ke parcel ke semua, macam mana dia delivery masuk Malaysia, macam mana daripada Malaysia ke customer. Okay, ni semua boleh letak gambar ni kat sini. Yang ini adalah social proof untuk feedback orang-orang, customer yang dah puas hati. Kalau kita boleh guna influencer lagi bagus lah. Contoh siapa-siapa influencer, video influencer kan, boleh letak sini. So untuk kurma ni dia pendek je, lepas tu dah boleh terus masuk offer section. So macam ni je lah basically untuk produk yang tanpa problem ni. Dia memang akan jadi senang sikit. Dia punya sales page punya blog pun dia tak complicated sangat. Yang paling kompleks sekali adalah yang kedua tadi lah, produk yang problem focus. Okay, so blogs ni kita bolehlah guna untuk sebagai reference ataupun guidelines lah sebenarnya, untuk bagi memudahkan proses copywriting untuk sesebuah sales page tu. Tapi benda ni dia tak fix pun. Contoh macam produk tanpa problem, kalau nak ubah kan, contoh macam fashion ke apa, boleh ubah kat sini. Tapi untuk sebelum nak tulis copywriting, saya suggest start dengan blog dulu lah. Menulis daripada blog ni kita tahu macam mana kita nak linkkan dengan yang section bawah ni, macam mana nak linkkan dengan section bawah ni. So kita punya copywriting tu akan jadi lebih organized lah. Organized dan nampaklah flow funnel dia tu macam mana kan. Okay, so setakat ni itu je lah kongsian saya sedikit sebanyak tentang menulis sales page ni. Harap bermanfaat lah untuk korang semua yang join hari ni. Lepas tu saya rasa dah boleh masuk Q&A session kot. Ada siapa-siapa yang nak tanya apa-apa tak berkaitan sales page? Kalau saya tak adalah tahu sangat pasal sales page ni, tapi kalau saya tak tahu nanti saya tak tahu jawab, saya boleh tanya ramai lagi kat Monokal yang tahu pasal sales page. So boleh open untuk Q&A punya session lah sekarang. Soalan. Okay. Kalau untuk macam bahagian FAQ tu kan, frequently asked question tu, ada tak tips untuk kita like listkan apa je soalan yang orang akan tanya? Boleh. Okay, jom untuk FAQ ni kan, okay, contohlah macam
contoh macam yang problem focus punya produk ni, untuk FAQ mostly lah kalau kita sebagai brand owner, kita mesti akan tahu apa yang soalan-soalan yang selalu ditanya oleh customer kita. Sebab sebelum kita buat sales page, mesti kita akan banyak reply pada WhatsApp lah, apalah kan, orang tanya kat komen lah. So soalan-soalan yang paling common tu kita kena kumpul. Basically kita kena kumpul benda tu sebab benda tu akan kita letak dalam FAQ ni. Kalau kita, contoh kita freelancer kan, kita buat sales page untuk klien, kita kena tanya juga pasal FAQ ni. Basically klien kena provide lah benda-benda yang pasal benda-benda FAQ ni, apa yang orang selalu tanya pasal produk dia, apa yang orang selalu ragu-ragu. FAQ ni nampak dia macam nampak part last sekali kan, tapi sebenarnya dia kena part ni dia penting juga, crucial part juga, sebab mostly orang dah sampai bagian offer, dia orang tak tekan CTA button sebab FAQ ni dia tak strong tau. Dia macam tak menjawab segala keraguan orang. Contoh macam jual produk minum kan, suplemen ibu mengandung. Dia tanya, boleh ke orang tu ada kencing manis kan? Dia tanya, boleh ke kalau ibu mengandung yang ada kencing manis, yang ada diabetes ni nak minum juga kan produk ni, suplemen ni. So segala clarification kena jawab dalam FAQ ni lah. Okay, contoh dia kata boleh kan. Jawablah boleh apa semua, tak ada masalah sebab kita punya kandungan gula sikit-sikit je macam tu lah. Okay, so benda tu semua dah kena letak dalam FAQ. Contohnya macam skincare, kita boleh letak cara pakai yang terbaik ke, untuk umur berapa dah boleh start pakai, apa lagi biasanya kalau skincare ni, bila orang WhatsApp dia tanya tu pasal keraguan dia tu, soalan-soalan tu kita boleh kumpul lah, kita letakkan dalam FAQ ni. Itu je lah. Menjawab, Sasha? Mostly macam either kita dah anticipate soalan tu atau memang soalan tu daripada customer sendiri lah. Betul. Tu dekat bahagian chat ada lagi soalan. Oh ya, sekejap. Mungkin tak pasal. Produk fashion untuk produk fashion ni boleh, untuk produk fashion boleh guna yang ketiga tadi lah. Untuk yang ketiga tadi, untuk produk tanpa problem. Cuma untuk produk fashion ni dia lebih kepada kreatif lah. Kreatif yang akan lift the sales page lah. Kreatif ni main peranan yang penting. So untuk fashion dia tak ada problem apa semua tu. Lepas kita claim boleh terus masuk gambar dan kita bagi tahu apa kelebihan kita kan, kelebihan produk kita, kelebihan baju kita dengan seluar kita macam tu. Basically itu masuk dalam kategori ketiga lah untuk sales page bab. Fashion tambah sikit lah pada Wan kan. Untuk fashion, of course you akan ada banyak corak, banyak size kan, tapi most of the time untuk fashion ni, sebarang campaign kita gerakkan by collection. Kalau you ada 10 collection, then you have to decide which collection yang you nak push lah technically. So salah satu cara dia adalah untuk straight away macam headline, maksudnya fashion memang banyak look and feel lah technically, look and feel, and then after that dia punya hero tu maksudnya dia punya heading tu memang mungkin gambar lifestyle. And after that, terus tunjuklah gambar-gambar orang pakai, and then gambar colour, and then testimoni, then features yang one tunjuk yang non-focus lah. Tapi kat bawah tu yang sama ada depends. Kalau you nak ke WhatsApp, so mungkin lah maksudnya you tunjuk juga colour ni, dan boleh WhatsApp. Dan kalau katakanlah dia ke e-com, dan dia akan masuk kepada collection page lah. So kalau collection maksudnya dia adalah landing page, tapi bila klik itu dia masuk collection page kalau you ada website lah technically. So benda tu boleh, I think quite straightforward lah. I think ada je nampak rakan-rakan kat Facebook kan, dia share diorang punya fashion, dekat bawah tu dia go by collection, tapi then dia boleh pilih lah, dia memang go specific by collection lah. Kalau dia collection raya, ada nama lah, Raudah ke, Saadiah ke,
Then dia akan PM untuk tanya pasal collection tu, dan masa closing dan dia akan bagi color-color tu. Itu untuk ke WhatsApp. Kalau ke e-com dan masuk kepada collection page should be good enough lah. So what we are seeing, kalau you guna untuk e-com fashion ni, most of the time mungkin conversion rate you somewhere around 1.3, 1.5 lah, lagi, of course lagi bagus. Tapi bila you buat ads, dia land dulu kepada landing pages, then we see some improvement lah, like up to 40% to 50% conversion rate you. Katalah conversion rate you 1.4 kan, so you mungkin naik sampai 2.2, so which mean dah good enough lah. So as a marketer, you have to try lah, maksudnya masuk direct dan masuk landing page. Jadi tak jadi, kena try dulu. Then we just see from there. Saya ada soalan. Okay. Okay, untuk let's say lah, kita dah buat sales page and then it happen that conversion rate lower than 5%. Usually as a copywriter, how you macam troubleshoot lah, and which part yang do heavy lifting, which is or maybe creative ke, or maybe the design, macam ni you guys like troubleshoot. Thank you. Okay, untuk jawab soalan Haziq ni, mostly sebagai copywriter kita akan saya punya style troubleshoot adalah saya akan try untuk simplify balik, dan saya dengan iteration yang saya buat tu, saya akan simplifykan mana benda yang tak penting dan tengok juga pada kreatif. Sebab macam kreatif ni mostly dia main peranan juga, cuma dalam Monokal ni we work as an agency kan, so masing-masing ada department yang lain-lain. So kalau kreatif ni kita akan request lah kepada tim kreatif semua untuk buat macam ni. Okay, lepas tu kita akan revise dia punya copywriting pada yang lebih simple ke ataupun lebih concise. Okay, daripada situ, okay, kalau kita dah try publish benda tu tapi still tak okay lagi, sekali kita akan try buat version yang baru lah, yang another, yang betul-betul baru lah, bukannya revamp punya version. Menjawab tak Aziz soalan? Menjawab. Aziz Tamizi macam ada nak tanya soalan tadi. Okay, boleh. Dekat chat pun ada lagi tu kan? Sekejap. Baca yang kat chat. Chat pun ada juga. Yang Nurul Maisarah Abdullah ni tadi, apa dia? Kejap, nak tambah sikit soalan Haziq tu. Okay. Kita juga boleh guna tools Haziq. Heat map, kita boleh install heat map dekat kita punya sales page tu. Jadi kita boleh analyze from there lah. Sebenarnya orang baca kat mana, klik kat mana, scroll laju kat mana, klik banyak kali kat mana. So kita boleh install lah. Itu salah satu cara nak analyze. Thank you, Jay. Betul. Okay, untuk jawapan yang soalan yang dekat komen ni, Nazrul Zainal dengan Nurul Maisarah ni dah dijawab tadi oleh Sir Hafiz. Okay, soalan yang ketiga adalah daripada Pineapple Thorn. Kalau servis, contohnya macam rawatan fisioterapi. Okay, macam rawatan fisioterapi ni, servis ni sama je macam produk punya sales page blog, tapi kita guna yang kategori 2. Sebab fisioterapi ni basically dia memang untuk solvekan problem orang kan. Maksudnya orang tu ada masalah macam frozen shoulder ke, tak boleh berjalan ke apa kan. So dia problem dia kita target dekat situ. Kita target dekat bahagian yang problem tadi dengan framing. So servis ni kita punya claim kita adalah fokus kepada macam mana kita nak solvekan problem dia kan. So solution dia adalah fisioterapi brand awak macam tu kan, brand Pineapple Thorn. So basically dia punya sales page blog dia sama je, cuma dia adalah instead of product dia adalah service macam tu lah. So dia target still sama kepada masalah, so dia adalah problem focus lah. Dia guna yang kategori 2. Untuk menjawab Hafiz Zakaria untuk menjawab soalan Hafiz Zakaria, sales page better panjang berjela atau pendek yang sesuai dalam bentuk apa, textual atau visual, banyak gambar. Yang ini dia sebenarnya depends on
anda punya niche juga. Contohnya macam benda tu terlalu banyak kan kita nak cakap kan. Kita bolehlah remove apa yang tak penting. Kita make dia punya copy tu simple and concise je. Tapi kalau macam niche tu perlu banyak gambar, better kita letak gambar. Gambar kita guna teks sikit-sikit. Dia tak adalah jawapan satu je jawapan dia untuk soalan ni kan. Contoh macam sales page ni better panjang ke pendek. Dua-dua sesuai sebenarnya, tapi macam mana kita tulis dan macam mana kita structurekan kepada sales page tersebut. Macam mana kita nak bina sebuah sales page tersebut. Okay, saya tambah sikit jawab soalan tu. Okay. Salah satu faktor lain untuk tentukan ni general rule of thumb sajalah, not necessarily macam ni. Kita ambil kira value produk tu. Semakin tinggi value dia, maka lagi banyak benda yang kita nak cakap untuk convince orang yang masuk dalam sales page. So normally dia akan lagi panjang lah. So kita boleh tengok nanti kita boleh tengok page yang jual produk, contohnya digital produk yang harga dia ratus-ratus, ribu-ribu, normally dia akan panjang. Sebab dia nak convince orang untuk membelilah produk tu. So ini salah satu faktor dia lah, but it can be short jugalah. Betul-betul. Mostly sales page yang panjang ni biasanya orang akan guna bila produk dia tu harga mahal lah, macam high ticket punya produk. Kalau pendek pun boleh juga, cuma kena pandai lah tulis copy. Pendek boleh, kalau orang tu memang dah tunggu-tunggu. Buka, kita nak beli dah ni. Buka untuk dia beli je. Boleh lah pendek. Tapi kalau nak cater to wide range of audience, ada yang aware, unaware, apa semua tu kan, stage of awareness tu, jadi kita kena buat dia sedikit panjang lah untuk cater semua orang. But if you have a specific audience yang nak serve sales page tu, dia memang dah hot, dia memang just nak tahu kat mana nak klik, nak bayar je, dan bolehlah pendek. Walaupun dia harga mahal. Jelas ya? Okay. Hafiz Zakaria tadi. Okay, sekarang soalan daripada Nazrul Zainal. How do you know from which part dekat landing page if kita banyak dapat landing page view tapi kurang add to cart or add payment info? That's either offer or ini dah masuk kepada digital marketing punya soalan. Pada saya, kalau kita guna landing page view punya objektif, mostly dia tak optimize untuk conversion tau. So bila dia tak optimize for conversion, kemungkinan possibility untuk add to cart dengan add payment info tu memang kurang. Tapi sales page pun, untuk landing page pun dia from landing page punya part pun mungkin ada juga kekurangan. Sebab itulah macam AJ cakap tadi, kita boleh monitor daripada heat map, daripada landing page yang kita dah buat tu, kita tengok dekat heat map mana yang apa yang kurang. Contohnya maybe testimoni lah. Contohnya macam CTA button dia tak jelas ke, offer tak menarik ke, ataupun orang tak baca pun sebenarnya yang benefit tu, so orang terus skip ke bawah ke. So benda tu pun jadikan kita rugi sebab kita dah tulis macam-macam benefit apa semua tu kan untuk tarik diorang untuk beli, tapi diorang skip. So basically sales page ni kita boleh monitor guna heat map untuk kita tengok dia punya kat mana yang orang tak klik, kat mana yang orang ramai klik. So, yang paling crucial lah. So betul, we're talking about landing pages ataupun sales page. Kadang-kadang bila dia tak jadi, dia macam dekat mana lah nak troubleshoot kan. So there's many section, problem lah, headline lah, testimoni lah. Tapi satu je yang cakap, kalau pening-pening ni, you troubleshoot dulu you punya offer. Offer ni maksudnya apa? Offer ni adalah what exactly does your product do. And so hari tu kita ada discuss internally dekat Monoka sendiri pun, kita pun ada juga certain yang ada problem. Dia ada some formula dia lah. So sekejap I share. I'm not sure if I can share. Sekejap I cuba. Kalau boleh alhamdulillah, tak dapat lah sekejap I cuba sekejap. I'll find dulu. So korang ada dalam ni, nasib baik lah kot. Sekejap I cari kat mana.
Kat mana hari tu? Sekejap Jangan cari. Dah lupa. Is it lead flow? Bukan lead flow. MG faces. Okay, ingat sini jumpa. Okay, I'm going to share my screen now. A bit technical sikit, but for the sake of learning, let's go ahead and share technically. Okay, so first of all, kita as a set space, ini yang kita set lah. Kalau set space, kita akan set conversion rate somewhere around 5 to 8% bounce rate. Paling rendah lagi bagus. And then average visit time lah, maksudnya kalau data ni semua kena ada dekat Google Analytics lah. So maksudnya, kalau you buat set space, orang berada di situ tak sampai 10 saat, then something is wrong with set space. Maksudnya, you punya set space tu tidak berjaya menahan minat ataupun menahan whatever people to read lah. Sebab set space yang bagus, kebiasaannya people akan consume that secara details lah, satu by satu. So, itu overall study. Because when we say it doesn't work, which part it doesn't work? Which is back to your question lah. So, kita tahu dia punya flow set space ni, dia berada daripada, contoh kita punya iklan, daripada iklan pula dia terbagi kepada dua kan. Copywriting iklan tu, dan kreatif iklan tu, dan dia masuk dekat set space. Even set space tu sendiri, dia actually ada banyak komponen kan, copywriting lah, review, social element, offer, scarcity, core idea, CTA, kreatif, dia banyak benda tu. Tapi bila kita tengok balik sebenarnya, nak troubleshoot set space ni sebenarnya, nak cakap simple tak simple. Ada banyak gila yang you kena check, which is nombor satu, what sort of like market you drive to the space? Is it you are driving a cold audience, warm audience, or yang dia dah kenal you? Itu nombor satu. Yang paling penting adalah sebenarnya the angle ataupun core idea tu, the big message tu kan. Big message tu, kalau you jual skincare, kalau you claim you buat jerawat, you menghilangkan jerawat, dan orang lain pun claim benda tu sama juga. So it's the same. Macam mana you nak differentiate benda tu? Memang this is where yang as a copywriter, benda yang you kena faham exactly adalah product research tu sendiri, and then the angle research tu, what exactly people are looking for. Sebagai contoh, kalau I ada jerawat, and then kalau you claim jerawat tu boleh hilang masa 2 hari, for me it's a bullshit. Kan? For I cakap, betul ke? Mungkin tak. Tapi this is where yang kalau you cuba letak lagi satu, yang ini yang panggil bonus point lah. Macam mana you nak trigger dia, ataupun macam mana you nak trigger, ataupun this is the situation ni maksudnya keadaan sekarang mungkin jerawat naik sebab pakai face mask. So sebab itulah kalau tengok Jovian, dia duduk tekan je face mask, sebab kalau you jual sekadar face mask, everything is selling the same. Tapi bila dia buat situation tempat timing naik jerawat sebab face mask, then benda tu dia jadi totally different message lah. So this is where 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni benda yang you kena tahu lah exactly. And then let's talk about trigger. Bila kita cakap pasal trigger ni, dia adalah yang kita panggil dekat sini ni, dia panggil apa benda, saya lupa dari punya nama dia. Bila trigger ni, technically, dia ada benda yang what exactly you are trying to do. Adakah you nak macam, kalau dekat sini adalah yang pada hijau-hijau ni adalah dari segi trust ataupun acceptance, ataupun you nak introduce fear kan. Contoh macam kalau macam one tadi dia tulis jerawat hilang 7 hari apa benda kan. So benda ni memang you kena consider semua dalam situation tu. Tapi yang paling penting adalah boleh tak you yakinkan I, which is the offer, boleh tak you yakinkan I that whatever that you are selling right now is able to help my problem. Itu je. Because kita ada satu produk, which is kalau cakap pasal vitamin C kan, so everyone is selling vitamin C kan. Tapi what does exactly vitamin C does to you and how is different than vitamin C kat farmasi. So benda-benda tu yang you kena let me know lah kan. Because people kalau dia tak dapat info-info tu, dia akan meninggalkan dia punya space dalam keadaan betul atau tak betul. So memang panjang pendek ke apa semua tu memang kena ni lah. Tapi dia punya core idea adalah benda-benda lah. This is all the things that you should consider exactly. Dekat mana yang paling penting, I rasa this one lah, ni akan ada warna purple kan. This angle, the core idea, big message dia, what exactly you are trying to do,
Dan macam mana you nak backup those big idea tu. And then if you want to simplify, then of course you can put some ni lah, this emotional wheel kan, macam AJ cakap kan, macam mana nak trigger dia. So it's a bit complicated nak troubleshoot, but troubleshoot the idea dulu. So that's why you kena tahulah the angle. So tidaklah kata bila you want to test space, kalau you test satu saja, dia mungkin lambat lah. So what you want to do adalah you test terus lah multiple angle, jerawat, I don't know, jerawat malam ke, jerawat siang ke, tapi test terus empat-empat tu, then get the data. So setiap angle, dia ada satu konsep yang kita panggil accent tau. Accent ataupun X congruent. Dia ibaratnya simple. Kalau you tengok durian, bau dia mesti durian. Kalau you tengok durian, bau dia macam rambutan, dia jam. Sama juga iklan you buat untuk jerawat, tapi masuk-masuk menghilangkan parut. Dia jam. So banyak faktor nak consider, but make sure satu, the big idea. Nombor dua adalah dia punya accent lah. So kalau you ada test multiple angle, kena ada multiple space, barulah valid. Sebab kita pernah test dulu, kita pernah test satu space. Space tu I think dia pasal kulit natural. Tapi kita test macam-macam iklan. Dan bila kita tengok data, rupa-rupanya kenapa yang natural je jadi. Dan bila kita tengok balik, rupa-rupanya betul lah. Sebab bila iklan natural, space natural, dia akan convert. Tapi bila iklan space natural, tapi yang hantarnya adalah macam anak menangis malam ke, memang susah nak convert lah. So if nak troubleshoot the angle core idea dulu lah technically. I think that's panjang pendek punya explanation lah. Enggak. Hopefully sampai. Okay, untuk Abdul Salam ni, soalan dia untuk brand dan produk baru, niche beauty, skincare. Testimoni tak banyak, video sikit, macam mana nak buat sales. Perlu ke sales page atau fokus dekat brand awareness dulu? Okay, pada saya, untuk jawapan saya, tak perlu sales page lagi kalau untuk produk yang baru. Yang macam Tuan cakap, tak banyak testimoni, video pun sikit kan, nak buat sales macam mana. Pada saya, fokus kepada brand awareness, tapi kita jangan guna FBS, paid ads ke apa. Kita guna macam influencer ke, micro influencer ke, kita guna Twitter. Okay, so daripada situ, bila orang dah start tahu, bila orang dah aware dengan kita punya brand, orang ramai beli kan. Bila orang dah ramai beli, kat situ lah kita build kita punya testimoni and semua segala macam social proof tu lah. Daripada situ kita kumpul, bila semuanya dah strong, baru kita proceed untuk buat sales page. Tambah sikit another way to do that, boleh je run dulu ads, but you do pergi dekat closing team lah, then you collect all the data, then bila ada customer tu, then after a while tengok bergantung kepada penggunaan produk tu sendiri, yang kita agak-agak ada result semua kan, kita interview pula customer tu, then jadikan tu pula untuk input untuk the sales page dan juga your ads tu sendirilah. Betul. So kalau selain brand awareness, boleh guna traffic punya objektif lah untuk tarik masuk ke WhatsApp dulu. So WhatsApp tu kita communicate lah dengan customer, yang mana dah ada result, yang mana share feedback kan. So daripada situ kita boleh proceed lah untuk next step, which is go sales page pula, automation. Okay, so itu je lah. Ada soalan lain tak? Jadi Haziq tiba nak tanya? Tak ada kan? Okay. Kalau tak ada boleh ni lah kot. Boleh conclude. Okay, so kalau tak ada kita dah boleh conclude . So basically hari ni saya cerita pasal sales page blog ni je lah kan. So untuk yang saya harap semua yang join hari ni dapat manfaat daripada saya punya sharing kali ni. Nanti video ni akan masuk ke YouTube. So kalau nak refer balik pun boleh refer lah sales page blog daripada situ. Belajar dari situ dan improvise untuk ikut keselesaan masing-masing. So itu je lah kongsian saya hari ni. Alright. Kita boleh ni kot tangkap gambar macam biasa. Okay, boleh.
Sales page blog tu pun mungkin kita boleh bagi dalam newsletter kot Syasha next week kan. Boleh? Telegram ke. Boleh. Boleh. Alright, jom takat gambar. Yang monokal kalau boleh buka kamera. Siap betul semua. Okay. Buat peace. 1, 2, 3. Alright. Terima kasih semua datang. Nanti kita jumpa lagi 2 minggu insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum.